Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini saya akan berkongsikan sedikit ringkasan bagi ahli bentuk komunikasi pengajian am semester yang ketiga. Dalam ABK ada 3 pola. Pola yang pertama ialah pola perubahan. Keyword bagi pola perubahan ialah pola perubahan, perkembangan, pergerakan, perubahan dan pola. Contoh soalan yang menggunakan pola perubahan, kebiasaannya dalam soalan dia akan ada istilah huraikan, jelaskan. Selepas istilah-istilah ini akan keluar keyword. Contoh yang kedua ini, huraikan pola kes. Jadi pola ialah keyword bagi pola perubahan. Untuk ayat yang pertama atau soalan yang pertama ini, analisis perkembangan. Perkembangan ialah keyword bagi pola perubahan. Skema jawapan bagi pola perubahan kita akan lihat kepada tahun yang terlibat. Sekiranya tahun yang terlibat ialah 2 tahun sahaja, bermaksud hanya ada 3 skema jawapan iaitu jumlah keseluruhan, meningkat dan menurun. Untuk 3 tahun dan ke atas, melibatkan 4 jawapan iaitu jumlah keseluruhan, meningkat secara berterusan, menurun secara berterusan dan satu lagi ialah tidak konsisten atau tidak stabil. Sekiranya pelajar menonton video saya yang sebelum ini, saya menyatakan untuk 2 tahun ini ada sedikit kesilapan. Jadi, di sini saya ingin membuat pembetulan di mana 2 tahun hanya melibatkan jumlah keseluruhan meningkat dan juga menurun. Untuk 3 tahun, sekiranya pelajar hanya menggunakan istilah meningkat atau menurun sahaja pun betul. Tetapi, jalan yang paling selamat atau jawapan yang paling cantik, kita akan tambah istilah secara berterusan. Dalam soalan pola perubahan, dia melibatkan sama ada nombor bulat ataupun nombor peratus. Cara menganalisis bagi kedua-dua nombor ini ada sedikit perbezaan. Contoh, untuk nombor bulat, kita akan buat analisis bagi data mutlak dan dia mesti ada peningkatan atau penurunan sebanyak berapa-berapa dan mesti ada peratus perubahan. Itu untuk nombor bulat. Saya akan tunjukkan contoh jawapan sebentar lagi. Untuk nombor peratus pula, kita hanya menganalisis data mutlak sahaja. Bermaksud, dia tiada peningkatan sebanyak berapa atau penurunan sebanyak berapa. Contoh analisis bagi nombor bulat. Di bahagian huraian, kita perlu masukkan ayat yang pertama ialah data bagi setiap tahun atau di sini kita menggunakan bulan. So, data pada bulan April 2013 ialah berapa juta meningkat kepada berapa juta ringgit pada Julai 2013. Ini ayat yang pertama bagi huraian. Ayat yang kedua, peningkatan sebanyak berapa juta. Di mana cara untuk mengira peningkatan ialah 336 tolak 224, kita akan dapat 112 juta ringgit atau bersamaan dengan peratus perubahan. Macam mana nak kira? Kita menggunakan formula Tito. Bulan semasa tolak bulan sebelum bahagi dengan bulan sebelum darabkan dengan 100, kita akan dapat 50%. Jika pelajar faham tentang basic penulisan bagi huraian nombor bulat, sekiranya melibatkan data yang tidak konsisten, bermaksud pelajar perlu cerita satu demi satu. Contoh di sini April hingga Julai. Jadi, antara April ke Mei, dia ialah meningkat. Peningkatan sebanyak berapa juta ringgit atau bersamaan dengan berapa persen. Itu untuk ayat data yang pertama. Data yang kedua, di mana antara Mei ke Jun pula berlakunya penurunan. Penurunan sebanyak berapa dan berapa persen dia. Namun, jumlah import bahan makanan ini meningkat semula pada bulan Julai. Jadi, kita akan nyatakan bulan Julai ini berapa juta ringgit, peningkatan sebanyak berapa juta ringgit atau bersamaan dengan berapa persen. Jadi, untuk ayat tidak konsisten, pastikan setiap ayat yang perlu ada dalam huraian itu pelajar susun baik-baik.
Bagi analisis nombor yang menggunakan peratus, sebagai contoh K di NK dalam bentuk peratus. Peningkatan secara berterusan dari tahun 2013 hingga 2015, kita akan buat hanya data mutlak sahaja. Contoh, tahun 2013, 4.7% meningkat kepada 6.0% pada tahun 2015. Itu sahaja huraian bagi nombor peratus. Dia tidak sepanjang nombor bulat. Okay? Penulisan bagi analisis nombor peratus bagi data tidak konsisten pun sama seperti data nombor bulat. Kita akan ceritakan tahun demi tahun. Apa yang kita perlu cerita hanyalah data mutlak sahaja. Okay? Sangat senang untuk nombor peratus ni sebab jawapan dia pendek-pendek je. Pola yang kedua ialah pola perbandingan di mana keywordnya ialah perbandingan, bandingkan, berbanding, perbezaan. Dan satu lagi, data hanya ada 1 tahun sahaja menunjukkan pola itu ialah pola perbandingan. Contoh soalan yang pertama, awak lihat di sini, huraikan tentang bilangan penumpang. Tiada keyword bagi pola perubahan, tiada keyword bagi pola perbandingan, bermaksud soalan ini adalah pola umum. Tetapi, walaupun pola umum itu kita perlu jawab pola perubahan dan pola perbandingan. Tetapi untuk soalan ini hanya menggunakan pada tahun 2013, bermaksud 1 tahun sahaja yang terlibat. Secara automatik, jawapannya hanya pola perbandingan. Soalan yang kedua, bandingkan enrollment. So, di sini nampak keyword bagi perbandingan. Skema jawapan bagi pola perbandingan yang pertama untuk banding secara menegak atau data itu dibaca secara tegak. Ada 2 cara. Yang pertama, paling tinggi, paling rendah atau tertinggi, terendah. Biasanya unit yang digunakan ialah RM, iaitu ringgit Malaysia atau apa-apa jenis mata wang, case. Dan yang paling senang, sekiranya unit itu bukan menggunakan unit orang. Ini jawapan yang paling cantik. Sekiranya unit yang digunakan ialah orang, jawapan paling cantik ialah paling ramai, paling sedikit. Kedua, banding secara melintang, di mana data itu kita akan baca secara melintang lah. Skema jawapan lebih tinggi berbanding data yang pertama. Data yang kedua atau skema yang kedua lebih rendah berbanding. Huraian data bagi banding secara menegak dilihat kepada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, sekiranya jadual itu ada kolom jumlah, maka data bagi setiap tahun atau negara kita perlu nyatakan. Peratus daripada jumlah keseluruhan kita perlu letakkan juga, serta nyatakan jumlah keseluruhan bagi tahun yang terlibat. Tetapi, untuk analisis bagi data yang tiada jumlah, maksudnya tiada kolom jumlah, kita hanya kira atau ceritakan tentang data bagi setiap tahun. Contoh dia, saya akan tunjukkan nanti. Untuk banding melintang pula, analisis yang digunakan ialah kita akan analisis data bagi setiap tahun atau negara, perbezaan sebanyak berapa. Untuk banding menegak, di sini sekiranya ada kolom jumlah. Cara untuk menjawabnya adalah seperti ini. Mesti ada berapa data bagi tahun 2013 tadi. Dalam kurungan ini ialah peratus daripada jumlah keseluruhan. Dan kita perlu mentionkan juga jumlah keseluruhan itu berapa. Kita lihat kepada data yang agak pendek jawapan dia. Yang ini sekiranya ada kolom jumlah. Kita akan lihat dan kita akan analisis data mengikut negara Indonesia berapa orang dalam kurungan peratus daripada jumlah keseluruhan. Kita akan nyatakan berapa persen dan perlu nyatakan jumlah keseluruhan iaitu berapa juta orang. Manakala
Warga Vietnam adalah sebanyak berapa data untuk Vietnam dalam kurungan berapa persen daripada jumlah keseluruhan dan kita perlukan jumlah keseluruhan itu berapa orang. Banding menegak sekiranya tiada kolom jumlah. Okey, apa yang kita perlu buat ialah data mengikut negara sahaja. Sebagai contoh, warga Indonesia adalah sebanyak berapa ribu orang, manakala warga Vietnam adalah sebanyak berapa ribu orang. Itu sahaja sebab dia tiada jumlah. Contoh jawapan untuk banding secara melintang. Apa yang kita perlukan ialah data mengikut tahun. Contohnya pada tahun 2007, Kesatuan Eropah adalah berapa nilai dia lebih tinggi berbanding tahun 2008 iaitu berapa jumlah dia. Perbezaan nilai FDI ini adalah sebanyak berapa. Itu sahaja. Pola yang terakhir ialah pola umum. Keyword bagi pola umum. Ulasan. Ulaskan. Buatkan analisis. Tafsirkan. Keadaan atau tiada keyword perubahan dan tiada keyword perbandingan. Itu menunjukkan pola umum. Contoh soalan pola umum. Berdasarkan syaratan di bawah, tafsirkan. Tafsirkan keyword bagi pola umum. Jelaskan keadaan. Keadaan keyword bagi pola umum. Skema jawapan bagi pola umum mesti ada pola perubahan dengan pola perbandingan. So, ada satu perubahan, ada satu perbandingan. Secara ringkas, video kali ini menerangkan secara ringkas berkaitan dengan pola perubahan, pola perbandingan dan juga pola umum. Diharapkan dengan sedikit perkongsian ini akan membantu para pelajar semester yang ketiga untuk membuat ulang kaji. Sekian sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Terima kasih.